Bertemu lagi kita. Lama rasa tak duduk kat depan ni. Dalam program M-Star Live Plus kita hari ni, saya Qayyum tak keseorangan, dan juga kita ada teman-teman daripada M-Star juga iaitu Kecik, Izzat dan juga Karami yang duduk kat belakang. Selalu duduk kat depan, tapi hari ni kat belakang. Kan seketika. Direhatkan. Itulah. Macam kalau kita tengok montage tadi kan, Kecil Meremang kan tengok. Meremang rasanya kan. Cukup banyak betul kes-kes sejak akhir-akhir ni. Kes kematian COVID dah lama tak ada. 11 hari dah tak ada. Kan? Tapi kes kematian mengenai orang kata kemalangan melibatkan pemandu mabuk ni pula yang menjadi pula sejak akhir ni kan. Kan. Tapi sikitlah aku nak bagi sikitlah apa tu pasal info bab kita. Itu antara topik hangat yang kita nak bincangkan hari dalam M-Star Live Plus hari ni. Betul. Iaitu daripada Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur memberitahu lebih 800 pemandu mabuk ditahan di seluruh negara. Pemadu tu lain pemandu tu lain. Pemandu mabuk ditahan di seluruh negara bagi tempoh 5 bulan sejak Januari. Bayangkan banyak dan itu yang ditahan tu. Itu yang ditahan. Dan sebanyak 10 kes daripada 800 ni telah dituduh di mahkamah. Termasuklah beberapa kes yang kita tengok di laman sosial baru-baru ni kan. So macam kita tengok Kecil kan, Izzat dan Karami, sejak 29 Mei setiap hari sampai 1 Jun ada kes-kes yang menyebabkan kematian akibat pemandu mabuk. Macam mana tu ni? Rasanya macam kau cakap setiap hari ada tu. Kadang-kadang kita macam tak sempat nak catch up benda yang dah jadi. Semalam contohnya, tiba-tiba hari ni ada lagi kes. Ada lagi. Sampai keliru. Semalam bukan ada yang meninggal accident kena langgar pemandu mabuk. Hari ni pun ada lagi. Kadang-kadang macam trend pula. Ya, dia macam trend. Itulah yang selalu jadi kat Malaysia. Bila benda tu jadi, akan jadi lagi. Tak tahulah kenapa mereka ni terkenan ke apa. Patut dia duduk rumah kan Karami time-time gini. Keluar buat apa pergi minum. Sedap pula tu dengar dia borak berdua kan. Kita macam alah logik. Macam mana tu Karami? Apa dia? Macam mana ni orang kata patutnya time-time PKPB ni patut duduk di rumah. Bukannya keluar tak tentu hala, minum minuman keras sampai menyebabkan kemalangan. Cuma komen sikit macam mana ini dia rasanya orang individu punya sendiri ni, kan. Kita tak boleh nak cakap secara general sebab apa punca dia. Betul. Ini semua hal individu. Ada juga orang yang minum yang orang kata bertanggungjawab. Tapi bertanggungjawab. Dia tahu patut bawa kereta ke tak masa tu. Seperti macam mungkin contoh Izzat, kita tak cakap dia minum lah, tapi apa pandangan? Patutlah ambil lah Grab ke. Betul. Apa kan? Tak. Okey, tak apa, cerita dulu. Ya. Benda ni sejujurnya merisaukan lah. Sebab kita antara, kalau berlaku benda ni, kita antara yang pertama yang kena tulis berita kan. Jadi benda ni berlaku terlalu banyak dalam tempoh yang singkat sampai kita rasa kita nampak sendiri benda tu sesuatu yang merisaukan. Macam hari tu pun ada anggota polis yang bertugas pun dilanggar dekat highway lekas kan. Ya, sampai yang kes meninggal yang sampai yang retak ke tempurung kepala ada yang ni kan ada. Benda ni sebenarnya trending dekat Twitter dengan hashtag pemandu mabuk membunuh. Dan sebenarnya kalau kita scroll down ikut hashtag tu, ramai orang Malaysia yang berkongsi kisah-kisah mereka sebelum ni. Maksudnya mereka terselamat dalam kes tu, tapi ceritalah ada banyak pada pengalaman dulu yang tapi kita tak tahu. Yang mungkin tak dilaporkan di media sebelum ni. Itu juga ni baru-baru ni rasanya ni kawan artis awak ni. Betul. Apple daripada drama band pun pernah mengalami bulan 3 rasanya. Apa cerita itu? Apple drama band dan juga ahli-ahli kumpulan drama band itu sendirilah dah juga mengalami kemalangan dilanggar oleh pemandu mabuk. Ketika itu Apple dan juga ahli-ahli kumpulan drama band sekarang sedang berada di Pulau Pinang kalau tak silap saya. Dia orang pergi show ke apa kat sana? Ya, dia orang ada show dekat sana. Tapi nasib baik tak jadi apa-apalah. Tapi kalau ikutkan tu jugalah. Apple luka-luka. Luka kat tangan, luka kat muka. Tapi yang paling tak bestnya, pemandu tu bila dah langgar Apple dengan rakan-rakannya, lari. Dia orang lari. Dia ada berpasangan, lelaki dengan teman wanitanya, lari entah ke mana. Tapi kita tak tahu apa perkembangan. Mungkin nanti kita boleh cuba dapatkan Apple untuk mungkin Apple jelaskan apa yang terjadilah. Tapi usually cerita-cerita ni orang yang langgar tu selamat kan? Dia macam dia macam selamat lah dalam insiden tu. Yalah mangsa pula yang mangsa yang akan selalu macam tu lah. Yang mabuk tu lah selamat, tak ada apa-apa.
Pelik orang yang kena ni lah Kak Ananya. Tapi yang baru-baru ni kes rider Foodpanda kita yang meninggal dunia kerana kena dilanggar oleh ni. Seriau tengok video tu. Sudah dilanggar, tak berhenti. Bayangkan ni. Betul. Kalau kereta tu seret motor tu. Ini dah nyari dia seret motor. Kalau dia seretnya dengan orang tu sekali, bayangkanlah kan. Tapi itulah kita nak tengoklah apa ni netizen tapi dia seret motor orang tu meninggal juga. Meninggal tapi sebab kononnya dia dah terjatuh. So kereta tu tetap jalan, dia seret dia motor saja. Dekat 1 kilometer juga kan? 1 kilometer juga katanya something kan. Dan nyaris jugalah kalau tak tahulah macam mana kan. Tapi itulah nak jadikan buat sebab kan. Tapi cuma itulah banyak lagi boleh kita orang kata ni. Okey, ini antara video yang kita boleh tengok yang ada ini masa bila ni? Kejadian masa bila ni? Ini video daripada yang abang Foodpanda tu lah. Yang motornya tu diseret. Sesuatu yang sangat membimbangkan kan bila kita lihat benda ni dimain-mainkan oleh media sendiri. Itulah setiap hari ada isu. Penonton-penonton kita sekarang di Facebook M-Star ni mungkin boleh juga kongsi pengalaman, mungkin ada cerita-cerita mengenai pengalaman berhadapan dengan situasi getir dengan pemandu mabuk ni. Mungkin boleh kongsikan jugalah apa pandangan anda dan mungkin ada pandangan ataupun mungkin apa yang patut dilakukan kepada mereka yang orang kata mabuk sambil memandu ni. Mungkin patutkah dia orang dipenjarakan seumur hidup ke, dihukum gantung sampai mati ke, ditarik lesen tu macam biasa sangat orang cakap kan. Mungkin pandangan anda semua diperlukan dalam buat ada juga yang cadangkan kalau orang tu yang jadi penyebab dia kena tanggung keluarga si mati. Betul. Agak logik juga yang tu. Yalah, sebab kebanyakan kes ni semua anak dia kecil-kecil lagi kan. Hilang punca pendapatan tempat bergantung sebabkan kes pemandu mabuk ni sendiri. Kalau tengok video ni pun macam scene dalam filem Hollywood. Kita pun takut kan tengok dengan keluar apinya bila dia seret tu. Scary kita tengok. Sebab yelah, sepatutnya bila kita dah tahu kita ni memang seorang peminum tegar lah orang cakap kan, patut dah bersiap sedia lah bawa kawan mungkin untuk pandu kereta masa balik ke. Mungkin juga tak tahulah, kita pun tak tahu apa dalam pemikiran orang-orang segelintir ni. Bukan kita jangan pukul rata semualah. Segelintir ni kan mungkin mereka meranggap time PKPB ni tak ramai orang keluar malam di jalan raya, so dia orang rasa dia orang boleh okey tak apalah, tak bahaya, berpeleseran lah dengan keadaan mabuk. Tapi kan? Mesti ada satu persoalan. Kelab-kelab malam, pusat hiburan ditutup. Okey. Jelas sekali mereka ni yang mabuk-mabuk teruk ni mesti minum banyak. Kat mana dia orang ni minum ni masalah? Kawan-kawan ke? Bar buka kan? Pergi rumah kawan macam tu. Tak, restoran, bar semua buka kan? Setakat ni setahu aku masih hiburan membenarkan masih. Tak, sebab kalau yang macam kes yang baru-baru ni dia cakap dia minum di bar dengan kawan-kawan. So mungkin jugalah dekat situ kan. Itu pun ada satu benda yang fishy juga tu sebenarnya kali mungkin tak lepak tepi jalan dengan kawan-kawan tu tak tahulah kan. Kan. So tak apa. Tak apa, saya boleh bacakan komen yang ada dekat Facebook sekarang ni. Mungkin anda pun dalam masa sama boleh share dengan kita. Okey, komen daripada Putri Syafika. Orang yang dah tak boleh pakai otak, macam mana nak kata bertanggungjawab? Asal berlaku je orang ramai pukul ramai-ramai, barulah dia orang tak berani minum. Tapi siapalah kita untuk menghukum dekat tempat kejadian, betul? Betul. Lepas tu kita baca komen daripada Siraj Shah Subahan. Laksanakan hukuman sebatan rotan mandatory, sebat 2 kali mesti serik. Tapi sebenarnya Siraj, ada juga yang orang cakap, kata orang utara, balok. Balok betul. Balok liat. Liat. Ketegak. Kedegil. Betul ke producer? Kita tak tahulah, kita orang KL. Tak tahu bahasa-bahasa lah, betul lah. Saja nak bagi tambah ilmu. Betul lah, balok liat. Yes, betul. Balok liat. Producer kita orang Penang. Kau tahu ayat tu sebab lepas kau main filter IG tu kan. Yang teka-teka tu kan. Degil. Kadang itulah. Itu kata tadi, kadang kita tak tahu apa dalam pemikiran. Sebab orang banyak ada juga yang backup, okey. Mostly yang ada individu yang boleh minum lah, yang non muslim, ada yang cakap macam mana kena nak hukum sedangkan mereka tak sedar pun time tu apa yang mereka lakukan. Ataupun itu persoalan yang ditimbulkan. Memandu balik tu dia rasa dia masih sedar lagi. Jadi bila dah memandu tu baru start rasa hanyut, masa itulah dia tak sedar dan berlakunya kemalangan. Mungkin juga sebelum tu dia rasa dia in control lagi, so dia yakin untuk memandu. Bila lama-lama tu tak tahulah, kita tak ada pengalaman kan. Okey, itu daripada Facebook. Okey, kita nak dengar pula apa komen-komen pengikut kita di YouTube. Antaranya okey, kita ada sekejap
Sekejap, saya dapat satu call, minta maaf. Tak apa, saya call kejap. Asyik kita dah dapat Apple ni. Apple ya? Tapi Kita try baca dulu call komen tu. Apple Apa kejap. kata-kata netizen? Itulah sikit sementara tunggu tu. Tak apa, anda boleh teruskan. Kita tengok juga lagi ada komen-komen di Facebook kita ni. Mati dibalas mati. Itu marah tu. Marah tu. Cuma sebenarnya kita kena rational jugalah, kena kira pelbagai faktor juga. Macam aku kata tadi lah, benda ni sekarang susah kita nak, tak boleh pukul rata. Okey, kan? betul. Undang-undang yang menentukan sebenarnya apa patut ni kan. Betul. Tapi ni juga daripada Puteri ni juga mengatakan bila dah macam ni orang dah tak boleh menggunakan akal. Macam mana nak kata bertanggungjawab tu. Asal berlaku orang ramai, katuk ramai-ramai. Barulah diorang tak berani minum. Ni pun tak boleh juga orang kata kita terus ambil tindakan di atas tangan sendiri. Betul. Tak pasal-pasal patut yang pemandu mabuk ni masuk penjara, dengan awak-awak sekali yang masuk penjara pasal memukul orang. Berjiran budak dalam sel kat penjara tu kan. Sebabnya apa tindakan yang nak buat tu kita kena berlandaskan cara yang waras lah. Orang tu dah memang betul tak waras. Betul. Macam mana cara kita pula nak orang kata menyelesaikan. Tapi kalau terpukul sekali boleh tak? Geram sangat kan, kenapa? Geram pukul sekali boleh? Pukul sekali Tak tahu lah. Apa-apa pun kita ikutlah. Betul. Ikut undang-undang yang ada sebenarnya. Jangan hukumlah kita. Siapalah kita nak menghukum kan? Macam Koyum pernah tak orang kata berdepan sendiri dengan situasi bertemu dengan orang mabuk di jalan? Setakat ni tak pernah lah. Belum lagi lah. Kita pun jarang keluar malam kan. Betul. Kan, tapi takut embun kau cakap. Takut embun. Tapi itulah orang kata dengar cerita pengalaman kawan-kawan pun adalah kan. Tapi belum pernah lagi lah yang jenis yang sampai kena langgar ke apa ke. Cuma kadang nampak dekat jalan raya ni bila dah tengah malam ni mandu tu hayang apa semua kan. Tahulah mungkin ada something wrong dengan pemandu tu kan. Ada tak macam you ambil orang kata langkah penjagaan awal-awal kalau macam drive malam-malam, sentiasa berhati-hati sebab kita tak tahu kereta kiri kanan kita tu waras ke tak. Ada tak macam you ambil langkah berjaga siap-siap? Selalunya rasanya siapa-siapa pun akan buat benda yang sama lah. Especially macam kita kan, golongan wartawan ni banyak juga kerja sampai lewat malam. Kadang assignment kita ni risau kan. Sebenarnya pada aku lebih takut memandu dekat jalan kereta yang tak ada ni tau. Kadang-kadang kita tak tahu tiba-tiba muncul pada mana-mana yang laju ni. Kita kadang duduk je kat lane kanan kan. Tapi yalah, kalau malam tu kena extra careful lah juga kan. Sebab kita tak tahu kan. Macam Izzat sendiri mungkin pernah berdepan kan situasi yang menakutkan tak adalah menakutkan, tapi macam kita dari jauh nampaklah kereta depan tu macam boleh tahu macam bergerak ke kiri ke kanan. Kita tak tahu dia mabuk ke, kereta dia bocor tayar ke apa kan. Tapi kita macam ambil langkah berjaga-jaga. Mungkin kita slow bagi dia lepas dulu ke, ataupun nampak dia ke tepi, kita potong dia lari jauh-jauh cepat-cepat. Sebab kita pun tak nak jadi apa-apa kan. Itulah kita nak dengar pengalaman orang yang pernah berdepan sendiri dengan situasi tu. Kita ada Apple kan. Sekarang ni kita bersama dengan Apple Roza. Apple sebenarnya kita tengah berborak live di Facebook sebenarnya. That's why kita pakai Skype sistem ni. Sebenarnya kita tengah berborak tentang isu yang bermain seminggu dua, isu yang merisaukan kita. COVID dah kurang, kes kematian dah tak ada pun sebenarnya. Tapi sekarang ni kes kematian menyebabkan dilanggar pemandu mabuk pula. Apple sebagai seorang selebriti yang pernah juga mengalami keadaan sebegitu rupa dilanggar bulan 3 itu, mungkin apa yang mungkin Apple boleh kongsikan dengan kita situasi dilanggar oleh pemandu mabuk ni, Paul? Yang pastinya dia tak ringan lah, itu pasti je. Dan kami pernah mengalaminya first hand. Dan untuk mengatasi itu selepas kejadian tu lagi sebenarnya yang banyak PTSD apa semua tu kan. Saya sampai hari ni sebenarnya setiap kali saya tidur saya akan bermimpi some sort of accident. Dan selalunya dengan Daus. Sebab saya dengan Daus dalam kereta tu masa tu. Sampai hari ni, dan saya belum sangka apa, cuma saya cuba tenangkan diri sendiri je. Dan isu ni sangat serius.
Serius, sebab satu saat ataupun 1 atau 2 sentimeter saja lajakannya boleh membawa maut kepada sesiapa, dan mistiknya tu sangat kecil. Minum arak dan drive. Sangat kecil mistik tu. Sebab sebenarnya minum arak anda boleh pulang ke rumah dengan selamat dengan menggunakan e-hailing. Senang je. Dan benda ni sebenarnya perlu dijadikan budaya, dijadikan culture. Kalau kita tak boleh tackle dia nak minum arak, kita tackle cara dia handle diri dia selepas dia minum arak. Yang tu e-hailing, itu penyelesaian dia. Epul, seperti perkongsian Epul hari itu kan, apabila Epul dilanggar, Epul dan rakan-rakan dilanggar, individu tersebut melarikan diri, Epul. Ini satu lagi sikap tidak bertanggungjawab sebenarnya. Betul. Apa yang terjadi selepas itu, Epul? Betul. Yang pastinya beberapa minit selepas kemalangan tu, ada satu lagi individu datang yang bawa kereta lain. Kemudian saya nampak 3 minit je lepas tu Wasa dah tak ada dah. So dia melarikan diri lah. Dia takut nak menghadap tanggungjawabnya tu, sedangkan puncanya daripada dia. So kita orang pun selesaikanlah dengan polis tu apa semua, dan bagi saya benda tu adalah tindakan yang sangat-sangat tak tanggungjawabkan lah. Dia bagi masalah kat kita. Lagi pula tu. Nama dia pun kita tak tahu. Dan saya ada je rekod video masa tu selepas kejadian tu sebenarnya untuk bukti kan. Dan bagi saya pun untuk saya kejar dia untuk membalas apa yang dia lakukan ke bagi saya pun macam tak berbaloi lah, tak apalah. Dan yang berbaloi adalah kita membawa awareness ini kepada semua di luar sana yang tak kira bangsa. Ini bukan masalah bangsa dah. Dia adalah masalah sikap dan budaya, dan macam dia hebat, kononnya dia boleh kawal mabuk itu. No. Solution dia mudah je, e-hailing. Soalannya Epul, sampai sekarang ke tak dapat pemandu mabuk yang melarikan diri tu? Tak dapat. Nama dia pun kita tak tahu sebenarnya. Cumanya bila kita buat kita claim under dia punya insurance lah. Dan insyaAllah dalam proses, sebab sebelum ni pun tersangkut sebab PKP apa semua ni kan. Dan keadaan dah semakin tenang dan reda sikit. Mungkin selepas ni sambunglah proses tu. Proses nak claim insurance dia. Epul, kereta Epul total loss kan? Total loss. Economically berkenaan ekonomi lah. So maknanya kalau kita repair, costnya lagi mahal daripada reimburse the whole thing. So dia claim total loss. Okay, Epul, macam Epul cakap, sehingga sekarang Epul masih lagi mengalami orang cakap mimpi, susah nak tidur, fikir sebegitu. Epul rasa flashback balik ke macam mana? Orang cakap nyawa tu, macam Epul cakap tadi lah, 1 sentimeter je beza dia Epul untuk membezakan keadaan tu. Betul. Bagi kami adalah yang bernasib baik itu, dan yang melekat dekat kami adalah trauma-trauma itulah, dan saya cuba slowly untuk cope up dengan tu. Cumanya itulah dia tak selesa, dia bukannya dah dia bukan situasi sama yang repeat je tau. Dia dah jadi macam variasi macam-macam jenis accident saya dah alami dalam mimpi setiap kali saya tidur. So tidur tu jadi susah sikit lah, macam tu lah. Sehingga kini ada rasa trauma nak drive malam-malam mungkin. Kadang-kadang kita ni dah terlebih berjaga-jaga Epul. Kita tak tahu macam sekarang ni kita tengok banyak yang datang daripada arah bertentangan Epul. Saya selalu fikir benda tu. Kita cukup berhati-hati tengok kiri kanan, tiba-tiba daripada depan macam mana ni Epul. Kerisauan Epul tu. Betul. Saya setiap kali saya naik kereta dengan kawan-kawan saya jarang drive kalau berani. Saya akan pesan setiap kali, no rush gang. Kita relax je jalan. Kalau ngantuk bagi tahu, kita tukar. Dan saya selalu akan sembang. Masa tu kita tengah sembang tu, tahu-tahu dari depan bang, kita dah habis jaga-jaga dah. Dan mistik orang lain yang buat kita sampai jadi macam tu. Apa pernah terfikir tak macam kes yang terjadi 3-4 hari ni, yang mabuk tak ada apa-apa, tapi yang dilanggar pula maut Epul. Betul. Itulah yang paling bagi saya membuatkan bukan benda yang ringan. Ia sangat berat sebab melibatkan nyawa. Mistik orang lain, tapi nyawa orang lain yang melayang, dan orang lain yang bersalah tu boleh relax. Betul. Saya ada video tu, saya tengok dia boleh angkat tangan macam ni sedangkan dia tengah seret motosikal. Ada thumbs up ya Allah, geramnya tengok video tu. Saya faham kehidupan ini, tapi memang tak sekurang-kurangnya kita buat tanggungjawab kita untuk berpesan-pesan. Ini bukan isu bangsa tau, dia isu sikap dan
plastik orang lain yang melayang tak berbaloi guys. Pol, mungkin akhir kata ada apa-apa yang mungkin ingin dikatakan kepada mereka di luar sana yang menonton apa yang kita bincangkan sekarang ni, Pol, secara ringkasnya. Baik, jangan terlalu yakin dengan diri anda yang anda boleh kontrol segala situasi yang berlaku. Kesimpulannya ataupun penyelesaiannya mudah, anda ambil saja e-hailing, pulang ke rumah. Besok ambil e-hailing lagi sekali, datang situ ambil kereta pulang dengan keadaan normal dan selamat. Kadang-kadang kita rasa kita boleh kontrol diri kita, tapi rupa-rupanya orang lain yang buat hal tu. Kalau kita tak berpesan-pesan, tak ada siapa yang mendengar dan tak ada impactnya kepada masyarakat. Jadi saya berpesan hari ini, kalau nak minum arak ke tunggang terbalik macam mana pun, jauhi tangan anda daripada steering kereta. Itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak kecil M-Star kerana menjemput saya pada hari ini. Dan kita semua dalam survival mode. Dan yang penting sambil kita survive, sambil kita senyum dengan lebar. InsyaAllah. Okey, Pol, terima kasih juga kepada Pol kerana sudi meluangkan sedikit masa dengan kami untuk berkongsi sedikit pengalaman Pol. Selamat Hari Raya, Pol. Maaf saya batin. Nanti apa-apa, nanti kita roger lagi. Maaf saya batin juga. Baik, roger. Thank you, Pol. Thank you. Assalamualaikum, Pol. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia tadi ya. Kongsian. Dedok kan kita ni. Kita dah habis berhati-hati ni. Berhati-hati dah. Dah cuba dah buat. Mengamang bulu maksudnya. Apa orang kata biar lambat saya selamat, memandu betul-betul. Yalah. Seimbang dengan kawan-kawan, orang lain pula. Macam dia pun walaupun selamat, benda tu terbawa-bawa sampai sekarang. Kecil, apa cerita dengan YouTube community kita? Okey, kita habis dah cerita pasal pengalaman Pol. Ini kita nak bacakan pula komen-komen pengikut kita di YouTube. Tadi tergantung tergantung. Okey, sekarang ni kita ada dah utarakan soalan, apakah hukuman yang wajar untuk pemandu mabuk? Pilihan nombor 1, gantung sampai mati. Pilihan 2, penjara seumur hidup. Pilihan 3, batal lesen seumur hidup. So korang rasa pilihan yang mana yang paling banyak undian ni? Satu aku rasa. Sebab netizen dia memang suka. Dia exaggerate kan? Dia rasa over sikit. Hukuman gantung sampai mati adalah pilihan yang paling banyak. 69%. 69%. Bagi Ijat rasa wajarkah? Wajar ke Izzat? Baca komen tu Izzat. Wajar ke tak? Wajar lah kot agaknya, sebab yalah kalau ikut konsepnya darah dibayar dengan darah, nyawa dibayar dengan nyawa. Oh, macam hantu lah kita punya statement hari ni. Betul. Setakat denda 6,000 tu yalah nyawa kan. Hidup orang yang contohnya yang suami, yang ada isteri, ada anak, hilang tempat bergantung anak isterinya. Tapi bagi aku yang lebih penting dalam hal ni kalau kita tengok dari sudut positif, tetap nak fikir baik ni kan, sangka baik di bulan Syawal ni. You memang sentiasa fikir baik. Alhamdulillah. Bila jadi macam ni kan, tengok tak berapa ramainya rakyat Malaysia ni semakin aware tentang masalah mabuk ni, pemandu mabuk. Seperti kata Bak Epo tadi lah, ini bukan lagi mengenai soal kaum bangsa ke apa ke. Ini pasal sikap dan mentaliti diri kita sendiri. Bukan tak ada orang Islam yang minum keras. Ada. Tipu lah kan? Tak ada. So sekarang ni bukan isu lagi isu bangsa atau kaum, diri kita sendiri. Sedaran dan diri tu. Ini juga sebagai pembuka mata kepada kita untuk lebih aware dan sedar betapa bahayanya tentang memandu kesan dan memandu sambil minum alkohol. Setuju. Macam mana kecil? Macam mana? Setuju ke kecil? Saya sangat awareness setuju. tu lagi penting. Ya, betul, kesedaran tu. Sebab kita macam Ipoh cakap tadi, kita kena guna satu benda yang mungkin kalau nak halang nak halang penjualan, mungkin ada penghalang lain tapi kita gunakan anjakan paradigma. Okey. Nak minum. Tapi nak balik tu kau gunakan macam e-hailing. Tapi itulah nak mengajar, ada juga yang degil. Macam mana nak mengukur tahap kemabukan seseorang tu kan. Tapi mungkin ada juga yang jenis bawa e-hailing tak nak ambil mungkin penumpang mabuk, takut muntah dan sebagainya. Banyak benda sebenarnya kita nak kena pertimbang, kena timbang tara kan. Tapi dalam banyak-banyak benda yang perlu kita pertimbangkan ni adalah juga dari segi agama, especially untuk kita yang beragama Islam ya. Rasulullah juga ni memetik ni kata-kata Rasulullah SAW, Nabi Muhammad kita, ada sebab Rasulullah ni menyatakan jauhi arak kerana ia adalah kunci kepada segala kejahatan. Kan. So Islam dah jelas dah, especially untuk kita yang beragama Islam, bahawa arak itu adalah haram kan. So itulah kita ingat nak dapatkan jugalah pandangan kecil pakar agama sendiri pada PU Amin mengenai isu ini kan. Mungkin daripada segi sudut pandangan Islam
ada dia punya orang kata garis panduan yang jelas yang telah dinyatakan dalam Al-Quran mengapa kita ini dilarang mengambil minum-minum Kalau kita keras. cakap sekarang, orang cakap jadi ustaz Jadi pula. so Kita bawa ustaz sendiri. Kita bawa ustaz sendiri untuk bercakap mengenai isu pemandu mabuk ni nanti. Biar tadi ustaz sendiri akan mengulas orang kata apa tentang isu ni lagi sedap lah Lagi kita sedap. dengar. Kalau aku cakap kerang, yang ni kata alah macamlah baik sangat. Kan? Jadi So, biarlah ustaz sendiri yang ready kita ke? boleh Ustaz dah ready ke? mungkin Ustaz dah ready minta ke? perkembangan Saya tak nampak yang ustaz lebih ni. arif. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi meluangkan sedikit masa dengan kami hari ini. Lama tak nampak, tak tengok muka Ustaz. You Amin, thank you kerana meluangkan sikit masa dengan kita. Ustaz, sebenarnya kita sedang bersiaran langsung di Facebook M-Star hari ini. That's why kita guna Skype sekarang ni. So Ustaz, sebenarnya hari ini kita membincangkan tentang benda yang tular sehari dua ni, isu pemandu mabuk sampai meragut nyawa orang yang tak bersalah dan sebagainya. Jadi mungkin kita nak dapatkan pandangan Ustaz daripada sudut agama itu sendiri. Okey, saya ada beberapa soalan untuk Ustaz. Soalan pertama saya, mungkin Ustaz boleh jelaskan mengapa Islam itu sendiri mengharamkan arak? Dahsyatnya bahaya arak ni, kenapa sampai diharamkan tu Ustaz? Mungkin Ustaz boleh kongsikan dengan kita. Okey, bila kita sebut tentang pengharaman arak, sebenarnya arak ni dia tak turun terus haram seperti perkara-perkara yang haram yang lain lah, contohnya zina, judi dan sebagainya. Arak ni diharamkan berperingkat. Daripada surah Al-Baqarah Allah Taala sebut bagaimana golongan manusia bertanya tentang arak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya tentang arak dan judi, ada dosa dan Allah Taala tegaskan bahawa dosanya lebih besar daripada manfaat yang manusia nampak. Kemudian turun pula pada surah An-Nisa peringkat yang kedua untuk mengharamkan. Allah Taala sebut ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan kamu dekat dengan solat. Maknanya segala hal ibadah tak boleh buat wa antum sukara, ketika mana kamu sedang mabuk sehinggalah kamu tahu apa yang kamu katakan. Dan peringkat yang ketiga, peringkat penegasan dan peringkat kita kata Allah Ta'ala gazetkan haramnya, teruknya arak ini. Bagaimana Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, penyembahan berhala, tilik nasib itu rijsun min amal syaitan, kerja syaitan. Fajtanibu, Allah Ta'ala arahkan kepada manusia untuk jauhkan diri. Bukan kata jangan minum saja, tetapi jauhkan diri daripada arak itu kalau kamu nak berjaya. Betul Nabi sebut istanibuhu al-khamra, jauhkanlah diri kamu daripada arak. Fa innaha miftahu kullu syarrin, sesungguhnya arak itu kunci kepada setiap kejahatan. Nabi sebut lagi dalam hadis riwayat An-Nasa'i, istanibuhu fa innaha umul khabis, jauhkanlah kamu daripada arak kerana arak itu adalah mak ataupun bapa kepada segala kejahatan. Dan walaupun arak ini dinamakan dengan apa pun nama, Nabi dah bagi tahu kat kita lah, la yashrabanna nas min ummati al-khamru yasumunaha bighairi ismiha. Umat aku akan minum arak dan dia akan namakan dengan macam-macam nama arak, nama itu, nama ini, nama itu, tapi ia memabukkan. Dan apa yang disebutkan di sini bahawa Islam mementingkan untuk kita meninggalkan dan menjauhkan arak sebab yang pertama dia menghilangkan akal, menyebabkan manusia ini bawa kepada innamal syaitan yuqi'a bainakumul al-adawah wal baghdha. Sesungguhnya arak ini dia membawa kepada al-adawah, permusuhan, wal baghdha, kepada perpecahan, pergaduhan. Hari ini contohlah kerana arak ada satu banyak kes yang berlaku. Kita dah mulakan salah orang sana, salahkan orang sini, orang mula bergaduh. Dan hari ini setiap daripada kes arak ini menyebabkan kita dah tak tenang. Ramai kawan-kawan kita yang bekerja jadi rider semua dah orang kata tak selamat atas jalan raya. Kita sendiri pun sebagai pengguna jalan raya dah tak selamat. Jadi sebab itu kesan arak yang sangat besar, dia boleh menyebabkan manusia itu hancur, manusia itu hidup dalam keburukan, dan manusia itu akan berbunuh antara satu sama lain. Seperti mana yang kita dapat saksikan hari ini, berapa ramai orang yang terlibat dengan kes pembunuhan dan berapa ramai hari ini yang boleh kita saksikan terpaksa berdepan dengan kedukaan, bersedih hati akibat daripada arak, kecuaian, kelalaian orang yang minum arak. Okey Ustaz, sebenarnya mungkin ada lagi yang
tak faham bahawa kesan arak ni bukan sahaja kepada si pelaku ataupun orang cakap mereka yang menjadi mangsa, contohnya mangsa langgar, memandu semasa mabuk, tapi juga Ustaz, sebenarnya ia melibatkan ramai lagi pihak seperti penjual, penghidang arak itu sendiri. Mungkin Ustaz boleh ulas lagi. Betul. Tentang Nabi itu pun sebut dilaknat akan arak ini bukan sekadar haramnya kepada peminum. Nama arak, bukan kerana mabuk itu saja, tetapi kalau dalam fiqh kita kata haram li zati, fizikal arak itu untuk menjadikan arak ataupun apa saja yang memudahkan laluan atau memudahkan cara untuk terhasilnya arak, ianya haram kepada orang yang minum, orang yang membawa, orang yang menghidang, orang yang mengimport dan sebagainya. Itu adalah semua daripada yang Allah Ta'ala kata haram, maknanya membawa kepada dosa besar. Dan tidak lain tidak bukan bahawa arak ini adalah peminum atau minuman bagi mereka yang mengisi ruang dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala mengikut agama Islam. Dan kalau kita melihat dalam pegangan agama Kristian, kita boleh tanya mana-mana padri bahawa sesungguhnya agama Kristian adalah agama yang sangat mementingkan nyawa bagi mereka, dan mereka kata bahawa minum arak boleh menghapuskan nyawa. Tanya kawan-kawan kita yang beragama Hindu, mereka juga setuju bahawa minum arak itu adalah satu kesalahan dalam agama Hindu. Lebih-lebih lagi agama Islam yang sangat mementingkan nyawa menunjukkan di sini bahawa semua yang berkaitan arak ini yang kita sebutkan tadi, penghidang, pemudah cara ataupun segala laluan, maka terwujudnya arak itu tak diterima, bukan sekadar tak diterima dalam agama Islam, tetapi tidak diterima pada mana-mana agama dan bangsa dalam dunia. Tetapi ia tak dipilih oleh manusia sebagai pilihan. Dia mengatakan bahawa arak itu boleh menghilangkan boleh mengubat ketenangan dan sebagainya. Itu pilihan manusia, bukan atas keizinan agama, bukan atas keizinan pengetahuan yang ada pada manusia itu sendiri. Okay, Ustaz, dalam masa yang sama juga kita sebenarnya hidup berbilang bangsa, bilang kaum di Malaysia ni, kita pun perlu meraihkan lah, orang cakap menghormati hak orang bukan Islam, which is dia nak minum arak, itu hak mereka. Tetapi macam mana pula Ustaz bila mereka ni, sesama kita ni di Malaysia ni contohnya, bergasak pula, berbalah pula Ustaz. Macam mana kita nak cantikkan keadaan sendiri Ustaz? Betul. Minum arak ini kita memang meraihkan kepelbagaian dan meraihkan kehendak orang bukan Islam. Itu memang tanggungjawab pemimpin ataupun tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia, meraihkan kesemua kepelbagaian yang ada. Tapi hari ini kita melihat dalam kita meraihkan kepelbagaian dan sebagainya, waktu yang sekarang ini yang sedang kita hadapi bukan waktu untuk kita nak educate people, bukan kita nak education lagi dah. Sekarang ni waktu untuk kita take action, untuk kita ambil tindakan. Nak cakap tentang meraihkan, nak bercakap tentang menghormati, itu kita dah cakap 10-20 tahun yang lalu dah. Hari ini kita nak bercakap macam mana kita nak ambil tindakan, kita nak balas balik setiap pembunuhan yang berlaku, kita nak bagi keadilan yang sewajarnya, pampasan yang selengkapnya kepada mangsa-mangsa bunuh akibat kecuaian manusia disebabkan arak. Kalau kita nak kata disebabkan kecuaian manusia di atas jalan raya, banyak lagi. Tapi yang kita fokuskan hari ini berkaitan dengan minum arak dalam tempoh trend yang berlaku hari ini, dan kerajaan nak letakkan satu perintah ataupun peraturan yang baru ataupun sampai lagi orang yang akan mati. Berapa lama lagi kawan-kawan kita yang akan diseret di atas jalan raya? Sebab itu dalam kita nak meraihkan kepelbagaian, kita kalian boleh minum, sesiapa saja boleh ada minuman di rumah dan sebagainya. Tetapi kita kena faham, agama mengikat kita daripada untuk terus melakukan keburukan. Kefahaman budaya mengikat kita daripada melakukan keburukan. Begitu juga hari ini, kita bukan nak cerita tentang tak apa, itu hak kamu dan hak kami. Tapi hari ini macam mana kita nak pastikan setiap yang berdepan dengan bencana ataupun ramai yang balu-balu, janda-janda, anak yatim, bapaknya ataupun ketua pemimpin keluarganya hilang ataupun mati disebabkan kecuaian orang lain kerana arak. Jadi mana pembelaan? Jadi sebab itu kita hari ini kita nak take action, kita nak segera. Itu antara pandangan dan cadangan saya. Yang pertama, cakap jamin langsung kepada dia akibat daripada minum arak tadi disebabkan dia membunuh ataupun kecuaian kemalangan walaupun ikat jamin. Kemudian yang kedua, rendahkan kadar alkohol, sebab saya faham bahawa kadar alkohol pada nafas manusia bila dia tu adalah antara yang paling tinggi dalam
beberapa negara. Jadi kita alkohol dalam nafas peminum arak itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita hari ini yang telah dijalankan ataupun telah dibuat, kita sekat, kita kawal, dan kalau boleh kita ketatkan lagi pelesenan dan apa saja berkaitan dengan perluasan minuman arak itu sendiri. Jadi saya, apa yang saya boleh katakan, tak kena dekat keluarga kita boleh katalah. Kan, kita tak kena dekat keluarga kita boleh kata sabarlah, ambil masa lah, jangan tergopoh gapah lah, jangan agresif lah, jangan emosional. Tak kena dengan keluarga kita. Kan? Mana kita tahu apa, balik esok kejap lagi, keluar elok pakai pakaian uniform kerja, balik-balik kan kapan ke jenazah. Tanya sebab apa? Disebabkan dibunuh pemandu mabuk. Waktu tu apa rasa kita? Jadi sebab itu kita nak desak semua pihak, kerajaan, netizen sendiri, kita pakat-pakat hidupkan kempen kesedaran. Bukan sekadar kempen saja, waktu ni bukan nak bercakap, bukan sembang, nak bagi sembang terbang dah, tak. Sekarang kita buat live hari ni, kita nak ajak orang untuk sama-sama hidupkan kempen, bagi kesedaran. Jangan waktu ada orang meninggal aja, tiap-tiap hari, supaya kerajaan didesak, NGO didesak, golongan cerdik pandai didesak, golongan-golongan pendakwah semua didesak, media-media semua didesak, agar kita sama-sama mengembalikan keadilan sewajarnya kepada mangsa bunuh arak ini dan juga kepada penggubal dasar, agar undang-undang dan peraturan yang ada ini bukan sekadar memberi pengajaran kepada pelaku, tetapi memberi keadilan kepada mangsa bunuh. Sebab itu kalau kita tengok mangsa bunuh arak ni, dia kalau dalam Islam kita kata qatal syibih amad, bunuh umpama sengaja. Dia mungkin kita tak boleh kata dia sengaja, tetapi dia bunuh umpama sengaja. Kalau orang kata ustaz, kita tak boleh nak hukum bunuh sebab begini. Dia perlu membayar diyah mughalazah. Diyah mughalazah ni apa? Diyah ataupun denda yang paling tinggi dalam agama Islam, iaitu 100 ekor unta. Satu ekor unta harganya RM4,000. Kita istilahkan begitulah. Contoh hari ni RM4,000. Mungkin mahal lagi, RM5,000 ke RM6,000. Kalau kali dengan 100 ekor bersamaan dengan 400. Kalau satu ekor RM4,000, kalau 6,000 seekor, RM600,000. Inilah duit yang perlu diberikan kepada keluarga mangsa, bukan diberikan kepada individu ataupun kerajaan ke siapa denda tersebut, tetapi tak disalurkan kepada keluarga mangsa. Sebab yang kena bunuh keluarga mangsa, yang perlu dibela keluarga mangsa. Jadi kita kena melihat, kalau tak dibunuh ataupun kalau tak diberikan satu hukuman yang setimpal sewajarnya, apa agaknya yang dapat pada keluarga mangsa, mak, anak yatim dan sebagainya, mana pembelaan mereka? Itu kita dah tak nak cerita tentang education dah ni. Ini dah terlampau lama dah kita nak take action. Apa tindakan kita? Supaya apa? Supaya pelaku minum arak ni akan takut, akan berhenti, dan juga penjualan arak hari ni yang mudah sangat nak dapat kat mana-mana kedai 24 jam dan sebagainya ada jual, supaya kita hari ni boleh sama-sama sekat, kurangkan, dan kalau boleh ada tempat-tempat khusus saja seperti di Thailand, di Norway, di New Zealand untuk minum arak. Allahuakbar. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian tentang keburukan arak ni Ustaz. Tapi Ustaz, kita ada satu soalan tambahan yang lari sikit daripada cerita mabuk-mabuk ni. Sebenarnya Ustaz, sementara kita masih dalam bulan Syawal ni Ustaz, ada satu soalan mengenai puasa. Boleh ke gabung puasa ganti dengan puasa 6? Kebanyakannya orang wanita yang muskil tentang soalan ni Ustaz. Mungkin Ustaz boleh terangkan. Jelas tak soalan ni? Sebenarnya benda ni dah memang diberi jawapan oleh ramai orang. Sama ada mufti, tokoh agamawan dan sebagainya. Ada dua jawapan. Dua jawapan. Boleh pilih antara keduanya. Yang pertama, kalau mampu untuk diasingkan. Untuk buat puasa qadha dahulu bagi perempuan, dia kena buat puasa ganti. Kemudian habis puasa ganti, masih lagi dalam bulan Syawal, ada waktu berbaki 6 hari itu, dia boleh buat puasa 6. Maka kalau boleh asingkan. Tapi kalau yang pertama ni tak mampu Ustaz, sebab apa? Saya qadha mungkin panjang, dan kalau saya nak habiskan qadha dulu, nak ganti pula, Syawal dah habis, tak dapatlah saya pahala 6, puasa 6 tadi kan. Jadi jawapan yang kedua, dia boleh niat puasa qadha dan juga dia boleh niat puasa puasa sunat 6, puasa 6 Syawal dalam bulan Syawal. Jadi yang pertama, kalau boleh asingkan, tapi kalau tak mampu nak asingkan sebab Syawal mungkin dah nak habis, dia boleh gabungkan puasa ganti dia, iaitu fardu qadha tu tadi, dengan puasa sunat. Dia tetap mendapat dua-dua pahala. Bermakna dalam satu puasa tu niat dua sekali, macam tu?
Ya betul. Boleh. Okey, sekarang kita dah jelas. Boleh. So Contoh kita puasa sunat 6. Tapi puasa sunat 6 tu berlaku pada hari Isnin. Okey. Hari Isnin kan puasa sunat juga. So kita puasa sunat 6 Syawal, kita puasa sunat hari Isnin, kita dapat 2 pahala. Okey. Kalau kita puasa qada pula, puasa qada 1 pahala. Selesai qada kita tadi dapat puasa 6 1 pahala, hari Isnin pula dapat pahala yang ketiga. Jadi pahala ni berganda-ganda umpama puasa ya dalam bulan Ramadan. Terima kasih banyak Ustaz atas perkongsian ilmu yang cukup orang cakap seronok kita belajar benda-benda yang sebenarnya kita tak jelas ni Ustaz. Dan terima kasih juga atas perkongsian Ustaz tentang hukum hakam mabuk dan sebagainya. So kita ucapkan terima kasih kepada Pio Amin atas perkongsian ini. Selamat Raya Ustaz. Maaf zahir batin. Minta maaf kalau selama ni kita berhubungan ada apa-apa terkasar bahasa ke Ustaz. Kita kosong-kosong Ustaz Sama lah. So terima kasih banyak Ustaz. Kita boleh tamat hubungan panggilan ni. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Bye Ustaz. Tu dia tadi Zat. Panjang lebar. Faham ke tidak? Faham, alhamdulillah. Ada input kata lah yang kuncinya kita apa tadi terima. tu? Ini bukannya masa lagi dah untuk apa? Menasihat lagi dah. Kena take action lagi dah. Itulah dia tadi ya. Sebenarnya kan kata yang mana yang baik tu kita terus rendah kami. kita terus alhamdulillah. Tapi paling tertarik yang pasal puasa tu lah sebab kita nak teruskan lagi kan berpuasa sunat sepanjang bulan Syawal ni. So agak Alhamdulillah. clear lah sekarang ni. Tak ganti dulu. Ganti dulu. Yang ganti tu ada banyak, tahu. Ni Karami. Kenapa dia tiba lagu macam rancak? Kita kena bagi pada Garami. Garami. Macam rancak-rancak ni hangat-hangat. Pasal apa ni yang kena rancak bagi ni? pada Garami ni? Pasal apa yang korang Tugas nak kita dah tahu? selesai dah. Penyum. Terkucil ni apa cerita ni? Oh, Nabila Razali tu. Sampai jadi viral kan, kesian dekat dia. Orang kata salah sikit je masa buat masa show program Program live lah. kita tekak dengan ceramah tadi air. Pasal live show, tak silap saya kan, kalau kita boleh tengok VT kejap VT lagi. Boleh kita tengok VT, dulu? Okay, kita tengok dulu macam mana. Tak dengar pun, ada terkucil ke tadi? Macam sempurna je vokal dia. Ada Yelah terkucil sikit je lah mungkin. Cintaku tak sempurna. Sikit je. Tapi Kenaku. Kenaku. Ia menjadi perbualan hangat netizen macam salah besar ni. Betul-betul orang marah. Dah macam dosa besar dah. Padahal tu biasalah kan dalam sesebuah show tu. Yelah, live show. Bak kata Nabila sendiri, dia pun mengaku memang ada kesilapan dan dia pun minta untuk ruang orang kata memperbaiki. Biasalah dalam kehidupan kita ni tak semua orang sempurna kan. Betul. Tapi kecil setuju tak? Mungkin orang ni selalu orang kata tuju kepada Nabila ni because ini bukannya kali pertama dah dia kena macam ni kan. Mungkin pasal tu juga orang pasal sikit salah je mungkin tak ada lain dah melekat dah benda tu dengan dia kan. Dia sebenarnya macam ni lah. Pandangan saya personally, mungkin dia ni tunggu time je. Tak salah. Kalau nak cakap terkucil, ada je lagi lain yang Artis lain pun ada kan. Ada lain boleh namakan yang pernah terkucil sebab sebab kita tak naklah sebut siapa kan. Tapi ada masa yang orang tak boleh jadi sempurna. Macam saya ada interview Dayana Faiza 2 hari lepas. Dayana sendiri mengakui dia pernah ada masa yang dia cakap bad day. Dia dah cuba kadang mungkin ada masalah kesihatan tapi kita dah cuba yang terbaik. Tapi benda tu jadi sepatutnya di luar kawalan. Jadi luar kawalan. Tapi keesokan dan semasa terus-terusnya buat lagi baik lah. Itu saja. Tak, aku rasa artis luar negara pun banyak. Ya, Justin betul. Bieber, Britney Spears semua pun ada terkucil-terkucil tu. Betul. Dan hatta dia orang pun tak kisah pun. Tak ada pun jadi perbualan hangat netizen macam satu kesilapan kan. Ada masa tu dia orang elok je angkat mic tapi lagu masih menyanyi. Ngata siapa? Itu bukan nyanyi live. Itu miming namanya. Tapi sebelum kita lanjut ni, kita tengok sikit Nabila ada memberi penjelasan tentang isu ni lah. Bukannya senyap Bukan senyap je dengan ada penjelasan. Okay. So kita tengok apa yang akan dikatakan oleh Nabila. Where are you Nabila? Kami golongan anak seni ni sama je dengan anda semua di luar sana. Kita pun manusia biasa juga yang tak boleh nak lari daripada melakukan kesilapan. Cuma bezanya kesilapan kami ni ditonton dan dinilai oleh jutaan orang. Dan kami sedar benda tu since day one lagi kami decide untuk jadi anak seni.
kita dah di atas, kita akan dipuji. Waktu kita di bawah, kita akan dikeji. I'm sure one day you guys have to face this kind of situation somewhere in life. So, my advice is keep your circle small, sebab semua circle ni lah yang akan jaga korang, yang akan ada dengan korang waktu susah senang. Daripada bigger circle, tapi sebenarnya diorang ni tak peduli pun pasal apa. Betul tu. Kesilapan sikit je dan dia pun manusia biasa. Memang betul lah ayat tu kan. Kita tak boleh nak anggap mungkin perfect. pasal PKP ni tak banyak orang tak Dah keluar, kurang tak bahan. beraya, tak Orang apa. kurang bahan kot. Kurang bahan. Tapi dah ada tadi Rempah bahan tu. pemabuk mandu tu. Itu lain kes lah. serius. Kes lain lah. Ni yang Bahan light am. ni kan. Tapi ada lagi kes lagi menarik ni. Apa dia tu? Oh wow. Ni kita kena tuju pada Izzat. Oh. Sebab dia hari Hiburan lah, benda hiburan. Bukan hiburan lagi dah ni. ada terkucil International. Bukan terkucil lagi Terkucil ni. tulis ke macam mana? Dia hari-hari yang Terkucil mengadap tulis. PC. Terkucil tulis Pasal cerita ni dia. orang bujang boleh rentas negeri ni. Ada siapa nak kahwin kat sini? Dia orang kata Karami kot, dia baju Melayu je sejak akhir ni. Tak, kita kalau tak setiap tahun, setiap hari ada open house. Masalah sekarang aku Rabu je keluar. Bila baju ni nak pakai? Betul tak? Jauh Boleh sendiri lah. lah. Kita ada 30 helai baju-baju kurta, baju Melayu. Bila nak pakai? Untuk dipakai sepanjang 30 Syawal tu. Sebaris Rosita Cik Wan. Habis macam mana? Rabu je lah aku pakai baju ni. Betul lah. Macam mana ni Zat? Rentas negeri cerita apa apa? cerita Rentas negeri ni? tadi. Apa Rentas kita negeri punya orang bujang ni. Menteri Kanan Keselamatan semalam ada umumkan sekarang ni siapa nak berkahwin dah boleh rentas negeri. Kenapa yang nak kahwin je? Kan kita yang tak kahwin ni tak boleh rentas. Padahlah muka. Itulah kan. Tak adalah. Maksudnya sekarang ni kalau ada siapa nak uruskan kau, kalau sebelum ni kan kita ada buat kahwinan secara online. Lepas tu hari tu ada rentas negeri dibenarkan atas urusan kecemasan dengan suami PJJ dengan yang rentas negeri 4 hari saja dari 7 hingga 10 ke 11 Mei. So yang masa raya gitu dia gantung sekejap kan. Semua tak dibenarkan. Sekarang ni dibuka balik untuk siapa yang nak berkahwin lah. So maknanya yang mana pernah buat permohonan yang terpaksa ditangguhkan sebelum ni lah. Permohonan baru tak tak boleh lah kiranya. Macam mana? Yang dah pernah buat permohonan sebelum ni, tetapi walaupun dibenarkan berkahwin, dia tetap ikut SOP sebelum ni. Majlis tu tak boleh lebih 20 orang, tak boleh bersalaman, dan ada penjarakan sosial, pakai mask semua, maksudnya dibenarkan untuk merentas tak je dapat lah. lah sarung cincin. Boleh kot. Ya. Kan? Sarung cincin Kalau boleh macam nak kahwin kot. lagi tak boleh. Kahwin sekali lagi. kau dah kahwin? Tak kahwin sekali lagi. Aku Faham ingatkan soalan. bujang. Tak. So macam mana kita nak tanyalah juga dengan penonton-penonton kita di Facebook ni. Sebenarnya setuju kita- ke tidak ni kan? Ada buat kerajaan undian dekat membuka rentasan ni kan. So, macam mana? Kita dekat Facebook tadi dalam 5 jam lepas kita buat undian. Orang bujang boleh rentas negeri untuk bernikah. Adakah anda dalam kategori, kita bagi 2 pilihan ya. A, bujang nak berkahwin. B, single tiada calon. Jadi undian menunjukkan yang B tu paling banyak undian. 80% single dan tiada calon. Koyum saja dah 15 kali. Kiranya dia tak terkesan lah kalau kerajaan kata boleh rentas negeri pun tak ada guna untuk dia. Calon pun tak ada. Yelah, dalam Mana nak keadaan- merentas ke mana tak tahulah dah ni. Keadaan sekarang pun orang pun tak jadi nak kahwin. Tunggu dulu kan. Jadi dia orang pun terpaksa jadi bujang balik lah di kala-kala PKP ni. Terpaksa jadi bujang balik macam mana? Yang dah kahwin pun ada juga yang bujang. Tapi macam mana caranya tu kalau nak ni kena buat permohonan juga Kena lah. permohonan. Kena ada bukti lah. Kena Ni dah buat surat kebenaran nikah dah ada. Sama macam sebelum ni juga kena pergi balai polis dan tunjukkan bukti-bukti yang sebetulnya lah. Mungkin dah ada borang permohonan dengan Jabatan Agama Islam ke Cincin apa, kahwin dari boleh tak? Jabatan Kadi Cincin ke. tunang. Boleh lah saya kahwin nak kontrak. Kahwin kontrak boleh kot. Boleh lah kot. So kiranya nak menipu kononnya nak kahwin, nak balik jumpa family, hentikanlah. Ya. Tak boleh. Dia nak tengok bukti-bukti juga. Bukti-bukti juga. Bukan sekadar kata pergi nak kahwin tak boleh. Mungkin tunjuk kad undangan ke. Tapi sekarang tak ada kad. Macam mana dia? Tak, lagipun kalau dia orang tahan sekejap pun okey kot. Sebab rasa benda ni pun takkan lama sangat Yalah. pun kan. Dan InsyaAllah situasi sekarang ni. PKPB Itulah, akan berakhir tak akan lama berakhir lagi. tak lama lagi dan juga apa Dr. Hisham pun menjangkakan bila akan berakhir ni clean insya-Allah Julai, menjelang Julai insya-Allah kan, kalau kita pun kekal disiplin dan duduk Katanya di dah rumah, fasa-fasa terakhir dah kan? fasa-fasa terakhir dah insya-Allah kan. Okey. Kita nak go through topik yang hangat juga daripada katakan Hangat daripada lagi. cerita Semua hangat hangat. mabuk ni minggu ni ini kita goes international. International Ya, sikit, international kita bercerita tentang Miss Universe 2017 ni. Samantha Katie James. Yes. Apa macam mana Samantha Katie. Samantha Katie James. Ya. Miss Universe 2017. 17. Ingat tak yang pakai baju nasi lemak tu? Oh, dia lah. Dialah. Apa ceritanya kau Yong sebenarnya? Apa cerita? Kita patut tanya Ijat. Bagi ni. Ijat. Kan kita patut kita tengok dulu.
Ini wajahnya. Wajahnya. Boleh tunjuk tak cantik wajahnya? Cantik. Inilah wajah. Sesuai lah nanti kita sini. Tiba-tiba nama dia menjadi sebutan antarabangsa. Antarabangsa Satu hari ni, internasional sesuatu yang orang kata impress jugalah daripada seorang. Nampak tak selimpangnya Malaysia? Nama Samantha Katie James ni kembali menjadi perbualan bukan kerana kemenangan di pentas peragaan. tetapi kerana berkaitan terpucuk tulisan mencetuskan kontroversi melalui kenyataan berkaitan bantahan hantaran yang dibuat di laman sosial dia. Ini gara-gara dia memberi pandangan lah mengenai kempen Black Lives Matter di Amerika Syarikat yang tengah hangat sekarang tengah teruk di sana. Yang pada awalnya memetik dia Samantha sebagai berkata reaksi yang ditunjukkan perusuh ketika ini menandakan kaum kulit putih menang dengan mudah. Dan Samantha pula kata rusuhan melawan adalah perkara yang tidak boleh menyelesaikan masalah yang sedang berlaku di Amerika Syarikat sekarang. Dan jika kita lihat memang dahsyat dah apa yang tengah berlaku di Amerika sekarang dengan situasi COVID-nya kan, dengan buat rusuhan kan dan sebagainya kan. Tapi apa yang buat orang marah dia apa tu namanya bila dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan begini, orang menganggap dia rasa kurang kurang peka dengan situasi yang dengan jauh daripada apa yang sebenarnya sedang berlaku di sana. Di sana sentimen mereka terhadap kaum kulit hitam ni sangat strong sekarang ni. Ramai semua menyatakan sokongan terhadap kematian George Floyd yang dipijak oleh seorang anggota polis ketika ditahan kan sampai dia mati. Dilututkannya kan, mati dalam orang tengah rekod masa tu kan. So bila macam ni mulalah orang mengatakan dia tak faham orang kurang senang kurang sebab dia menyentuh isu warna kulit. Ya, warna kulit dan juga pada aku lebih mudah. Pada aku bila baca tu nampak dari segi isu negara lain yang kau tak tahu hujung pangkal. Betul jangan cakap apa-apa lah. Tapi dia rasa dia macam Pak Tauhid. Kulit putih tu. Sebab tu bila macam tu jadi macam itulah. Macam mengata je aku. Macam Karami ke Koyum ini soalan yang saya dapat lah ni. Ada tak pernah terasa terresi-resi orang menyentuh warna kulit dan sebagainya? Tak pernah lah pula kan. Tak pernah lah pula. Sebab we're beautiful in our way. Sendiri orang cakap kan. Kita kena ada keyakinan kita. Kadang-kadang yang bercakap-cakap yang bertanya ni pun mungkin tidaklah terlalu cantik. Yang bertanya itulah. Tak. Ini netizen. Saya cakap netizen. Tidaklah terlalu cantik. Kita mana-mana pergi pun laris. Gitu. Petik dia. Tak koyong kes. Beri satu saya nak sentuh. Dia takut lah tu. Apa yang membuatkan pelanting? Ni aku yang kena kecam dah ni. Apa yang membuatkan Samantha ni orang marah sangat? Sebab dia cakap macam kau dipilih untuk lahir dalam kulit gelap macam tu. Kita pilih ke? Kita boleh pilih mak nak kulit warna ni, nak kulit warna itu yang sebenarnya orang marah. Pada aku pasal dia tak faham isu. Dia tak faham. Aku tak tahulah kan. Orang mungkin orang di barat ni pemikiran lain dengan kita di Asia ni kan. Isu rasi sangat kuat. Kau nak sentuh tentang satu isu yang berat macam ni, jangan dibuat main lah cerita dia. Ibarat kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata apa dia? Telajak taib sebenarnya. Bagi Ijaz sendiri yang berwarna cerah, kulit warna cerah ni, pernah tak rasa perbezaan dengan orang, contohnya yang di sebelah ni orang yang berkulit gelap sikit tapi perbezaan di layan tak? Sama je kan? Sama je setakat ni. Cuma mungkin pujian tu lebih kepada kita sikit lah. Sebab cantik. Kadang-kadang kita tengok isu ni hanya digembar-gemborkan dalam media sosial je. Tapi bila in reality tak ada pun benda tu lah tu kan. Alhamdulillah lah setakat ni macam tak ada sangatlah tempat kita berbeza dengan di Amerika Syarikat tu yang memang menebal gila dia punya. Amerika air jagung. Diorang sebenarnya kan pergaulan asimilasi tu sebenarnya saya rasa dah bertahun melting pot. Dah bertahun. Tetapi isu ni masih belum dapat diselesaikan dengan cara yang sebab itu apabila Samantha ni menyatakan bahawa kaum kulit putih di Amerika perlu mengambil kejadian itu sebagai satu cabaran, marahlah orang. Tapi kesannya teruk juga sebab benda ni dia orang dah fight macam kata Karami asimilasi je.
bertahun-tahun. Dah lama ni benda ni bukan isu baru. Dan ni sangat satu sensitif di Amerika. So jadi untuk terus membuat conclusion bahawa ambillah dia sebagai cabaran. Okey, betul. Tapi benda itu memberi kesan yang mendalam juga kepada Samantha ni, di mana dia pun sendiri dah meminta maaf semalam dari 15 jam lepas. Tentu dia minta maaf, dia explain apa jadi, walaupun siap dia explain lah. Dia ni sebenarnya daripada mana? Darah dagingnya daripada Brazil ke, campuran Dia ada mix Chinese Malaysian macam itulah. Itu penerangan nanti boleh tengok kat IG dia. Yang satu lagi Koyum, verify batch yang hilang. biru kat Instagram tu hilang. Tarik balik Instagram. Dan katanya pihak Malaysia official Universe tu kan. Tu pun tak nak bertanggungjawab di atas kata-kata dia tu kan, dan mungkin mempertimbangkan untuk menarik balik dia punya gelaran semua. Sebab itu yang terkeluar video lama tu 2000 tahun 2017 video lama tu yang gaduh tu. Nampak tak? Orang korek balik. Kesan daripada sikit punya ni kan. Okeylah, kita cerita tu je lah kan. Mix apa you? You mix apa? I mix apa? Brazil ke? Sekejap I tengok. You pula mix rice. I rasa tak perlu nak dipertanya mix apa. Sebab orang tengok, orang dah tahu dah ada campur Jerman, Itali, Malay sikit, Indian sikit, Chinese sikit. Satu Malaysia. Satu Malaysia kan, itu yang paling penting. Tapi tak apa, Kecil, Izzat dan juga Karami, terima kasih, dan juga kepada semua penonton kita di Facebook M-Star sekarang ni yang sedang menonton. Terima kasih kerana menonton M-Star Facebook Live Plus hari ini, dan juga jangan lupa teruskan menyokong kami dan follow kita di semua platform media sosial, di Facebook, di Instagram M-Star Online Official, dan juga YouTube kita iaitu M-Star Online Malaysia. Dan juga orang kata, jangan lupa lepas ni terus kita akan bersiaran langsung bersama Syair di Putrajaya. Putrajaya sidang media KKM untuk mengetahui perkembangan kes terkini COVID-19 di Malaysia hari ini. So hopefully rendah lah. Okey. Dah. Okay, ada apa lagi? Tak ada lagi. Nervous kalau pukul 4 je kita rasa nervous. Berapa pula ni? Okay, terima kasih sekali lagi semua, dan insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan pada hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Bye. Selamat Hari Raya.